Jadi kalau itulah keadaannya, kita di Malaysia bagaimana? Sebab itu, oleh sebab pentingnya soal sektor pertanian ni ditekankan oleh Perdana Menteri. Tadi disebutkan bagi peruntukan 6 bilion tahun ini, tapi bertahun-tahunnya berbilion-bilion sudah pun dibelanjakan untuk menentukan bahawa bidang pertanian mesti terus dimajukan. Lebih berjaya Malaysia, pertanian mesti maju dan juga berjaya untuk masa-masa kehadapan. Tepuk tangan sikitlah. Penat saya bercakap. Kalau tak tepuk mengantuk. Lepas makan tengah hari, lepas zuhur ni. Bukan? Jadi disebabkan itu peruntukan disediakan. Bukan dalam soal bentuk-bentuk bantuan-bantuan input pertanian, baja, benih. Saya cakap ni, saya juga pakar pertanian. Pasal pernah jadi kononnya Menteri Pertanian 5 tahun panjang. Ya? Jadi saya faham apa masalah petani, nelayan, peladang, pekebun kecil, penternak. Saya tahu sedikit sebanyak. Dan saya sendiri pun merasakan ini adalah suatu jihad, tuntutan agama yang mesti kita tunai dan laksanakan. Itu menghasilkan bahan makanan untuk menentukan kita mempunyai jumlah bahan makanan yang mencukupi untuk negara Malaysia kita. Ini jihad. Jihad fi sabilillah. Karena kalau ini tidak kita usahakan, sektor pertanian kita merudum dan menurun, hasil tangkapan kita tidak menambah, dan juga hasil pengeluaran padi kita menurun, maka ini suatu masalah besar, bukan saja kepada kita, tapi kepada dunia pada keseluruhannya. Jadi saya nak ucapkan tahniah syabas pada MADA. Tadi Datuk Rahim dan KSU beritahu, hari ini 1 hektar di kawasan di sini dah sampai hampir 7 metrik tan 1 hektar. Waktu saya jadi Menteri Pertanian 4 metrik tan. Saya kata usahakan lebih panjang, usaha lebih lagi. Bagi baja, guna baja, jangan jual baja. Bagi racun serangga, guna cara betul. Kalau dia kata kena buat 2 kali, jangan buat sekali. Pakai lengan ni. Pasal pakai lengan saya tak tahu, saya duduk tadi dekat sekolah Sungai Limau, dia kata susah nak gaji 2 kali, kita buat sekali. Jadi kalau sekian banyak diperlukan, buat 2 double. Mana boleh pakai double, matilah pokok tu. Jadi ini tujuannya tidak lain supaya kita dapat meningkatkan hasil. Dan kalau hari ini hasil kita padi baik, getah baik, kelapa sawit baik, bahan makanan sayur-sayuran baik, buah-buahan baik, mencukupi, kita tak perlu nak import. Pasal kalau kita tidak mempunyai jumlah makanan cukup, kita terpaksa bawa daripada luar negara, daripada negara jiran kita. Berpuluh-puluh juta terpaksa kita bawa masuk. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan. Kadang-kadang ikan Malaysia pergi ke sana, lepas tu dia tolak balik masuk ke Malaysia. Ada, saya tahu cerita. Dan inilah yang saya sebutkan jihad yang harus kita perjuangkan. Jangan kita berhenti. Walaupun hari ini saya sedar di Malaysia ni jumlah petani peladang yang agaknya masih muda sudah makin berkurangan. Itu satu masalah, bukan saja di Malaysia, di banyak negara dunia. Anak-anak muda tidak begitu bermesra dengan pertanian. Dia kata susah sektor pertanian, memang pun susah. Dia kata kalau bekerja di ladang panas, tak ada aircon. Mana ada aircon di ladang? Memang di mana-mana dunia pun tak ada aircon. Ataupun dia kata tak sanggup pergi ke laut kerana terpaksa menempuh gelora dan gelombang hebat. Dapatnya wangnya tidak sebanyak mana. Tetapi kalau tidak ada jiwa anak muda seperti ini, diberikan semangat untuk mereka menceburkan diri dalam sektor pertanian dengan secara pertanian moden, guna teknologi, cara pendekatan amalan pertanian baik, baja betul, jaga betul-betul. Macam yang berlaku di banyak negara-negara maju seperti di Jepun. Ramai pertuan peladang, mungkin pemimpin dah pergi melawat ke Jepun, ke Korea, tengok bagaimana mereka tanam padi. Kalau nak cari rumput rumpai pun dalam satu kawasan tu susah nak cari. Saya pergi sini tuan-tuan, saya pergi tengok. Dia bekerja satu-satu, pelok tu ditengok setiap satu pohon padi yang ditanam, jangan ada tanaman-tanaman yang lain daripada padi di situ. Makna di rumput rumpai hanya dibuang dengan tangan, dan bila hasilnya keluar
dia sudah mempunyai jumlah hasil pengeluaran lebih banyak sehingga terpaksa dia mengeksport ke seluruh dunia. Kerana mereka mempunyai pendapatan hasil yang begitu tinggi sekali. Jadi sebab itu, usaha ini mesti kita buat bersama-sama. Saya tahu selama ini pun masyarakat, ladang, petani, nelayan sudah bekerja rapat dengan kerajaan. Berganding bahu. Kerana mereka tahu nasib mereka bergantung kepada usaha dan kesungguhan kerajaan. Dan saya nak menyatakan sini dan ulang sekali lagi, selagi kepercayaan rakyat diberikan kepada Parti Barisan Nasional untuk menerajui kerajaan, selagi itu komitmen kita untuk menyokong petani, peternak, peladang dan nelayan tidak akan berganjak. We will never leave you behind. You will always be with us. Faham tak tu? Kenapa? Kerana siapa lagi yang kita nak harapkan? Walaupun saya tahu saya sebagai timbalan Perdana Menteri, saya tahu masyarakat nelayan memerlukan kerajaan. Kerajaan lihat masalah nelayan contohnya. Setiap bulan diberikan imbuhan, tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi dah dibagikan tiap-tiap bulan berapa? RM200. Dahlah dibagi RM200. Ada insentif tangkapan, kalau tak silap saya dulu lah. Kalau dapat berapa kilo, bawa balik, turun kat jati, disemak oleh LKM, ada lagi insentif. Ada lagi ke Dato' Hashim? Ada lagi. Kemudian tu dapat subsidi minyak. Harga lebih istimewa. Walaupun ada orang beritahu saya, ada setengah-setengah nelayan yang jahat. Jual minyak. Itu mereka ni tak ramai. Yang lain semua ikut tertib, guna betul-betul. Pasal subsidi ini nilainya beratus juta. Tetapi kerana untuk memperjuangkan nasib nelayan, kita bagi subsidi. Orang lain tak dapat subsidi itu. Dah lagi tu kerana mereka tergolong dalam golongan yang pendapatan kecil. Sejak dulu kita bagi bantuan rakyat satu Malaysia. BRIM. Dah dapat 200, dah dapat insentif, dah dapat juga minyak yang diberikan secara subsidi, dapat juga bantuan rakyat satu Malaysia. Siapa di sini yang dapat bantuan rakyat satu Malaysia? Angkat tangan. 3 orang aja. Maknanya kalau yang lain-lain itu dah kaya raya lah. Gaji lebih daripada 4,000 ke. Tak apalah, mungkin tak nak angkat tangan. Tapi saya tahu, saya tengok wajah-wajah ni hampir sebahagian besarnya dapat bantuan. Bantuan rakyat satu Malaysia tahun lalu dan tahun sebelum itu RM500 sudah naik kepada berapa? Oi, baca apa yang Perdana Menteri sebutkan semalam, RM650. Tepuk tangan sikitlah. Tambah lagi dengan RM50 bagi insuran. Kalau ada apa-apa kemalangan dan juga kematian, dapat RM30,000 lagi. Tepuk tangan. Kemudian kalau ada anak pergi ke sekolah, anak kecil yang saya jadi menterinya, kita bagi bantuan awal persekolahan. Januari sudah bagi. InsyaAllah Januari depan bagi lagi. Kalau ada anak nak masuk universiti, PRIU bagi untuk voucher buku RM250. Bagi tahun lalu, bagi tahun ni, insyaAllah tahun depan bagi lagi. Tak sokong Barisan Nasional, tak tahulah saya. Itu nelayan. Bantuan-bantuan yang diberi banyak lagi lah saya tahu. Bantuan pukat, bantuan jala, jaring dan bantuan-bantuan rumah. Kalau yang tak ada tu boleh minta dengan Menteri Besar. Menteri Besar ada dekat sini, dia boleh buat rumah-rumah nelayan, kita boleh bantu mereka. Tak jadi masalah. Dan sekarang ni dasar kerajaan kata jangan tumpu pergi ke laut saja. Pasal kita pergi ke laut, kita tahu ada musim gelora, tak boleh pergi. Sebab itu kita bagi bantuan RM200. Kita nak mempelbagaikan hasil daripada ternakan kita, jangan pergi ke laut, pergi ke darat untuk ternakan ikan air tawar.